Okey. Seterusnya kisah siapa? Bukan kisah siapa dulu. Saya nak tanya, budaya yang berlaku untuk umat Nabi Allah Lut ini berakhir dengan Allah membalikkan bumi ke mai lagi zaman kita. Maksudnya tak cukup lagi Allah balikkan bumi, mari lagi. Bahkan mari dengan lagi hebat. Kalau dulu mungkin setakat lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Tapi hari ni hak lelaki sama lelaki kita panggil apa? Gay. Kalau perempuan dengan perempuan, lesbian. Kalau homo tu jenis macam mana? Homo sama macam gay ke? Yang disebut istilah homoseksual tu macam mana? Gay lah. Homo tu gay lah. Kalau perempuan sama perempuan, lesbian. Kalau jenis lelaki seorang, perempuan 3 orang, kan ada juga jenis dia seorang lelaki, lepas tu perempuan pasangan hak lawan dia tu 3. Ada hak jenis lagu tu. Ada hak jenis nafsu dia ni lebih pada songsang. Dia tengok lelaki pun dia mai, dia tengok perempuan pun dia mai rasa tu juga. Tengok lelaki pun horny, tengok perempuan pun horny juga. Ada juga jenis lagu tu. Dia punya nafsu tu berselera pada semua, tak kira jantina. Tak tahulah jenis mana. Tak mungkin ada orang penyakit-penyakit macam ni. Yang jenis sampai tahap nafsu, dia tengok semua jantina, dia berminat. Bahkan lebih jauh, ada tak kita tengok dalam persekitaran yang mana bila mereka ni dah boring, dah bosan sama-sama manusia, mereka melampaui batas. Orang sama orang ni boring dah. Orang sama orang puas dah. Last sekali cari binatang pula. Ada tak jenis manusia cari kuda? Oh, jangan malu-malu. Ada manusia dengan kuda? Ada. Manusia dengan lembu, manusia dengan itik, manusia dengan ayam. Ada hak jenis belut pun ada. Macam-macam. Maksudnya dia cuba cari kepuasan yang dia tak akan pernah dapat sebelum ni. Maksudnya dengan manusia ni boring dah. Dengan manusia terlampau banyak, puas dah. Cuba pula dengan binatang. Ada yang lebih jauh, dia punya lama dah nak try benda lain pula. Last kali manusia dah boring, binatang dah boring, tumbuh-tumbuhan dengan sayuran pula jadi mangsa. Terung jadi mangsa, mentimun jadi mangsa, tak tahulah tomato apa semua, dia try. Ni hak ada hak berlaku ni lah saya sebut. Lepas tu habis tak tahulah nak jadi apa pula. Mungkin dia ni bukan apa, dia punya nak layan dia punya nafsu ni, kalau dia boleh create satu benda yang orang lain tak buat, satu kebanggaan. Maksudnya contoh dengan lembu, dengan itik, orang lain dah buat, kalau aku buat pun dia tak rare sangat. Kalau dengan terung pun lain dah buat. Jadilah sekali jumpa busuk berlubang pun dia tala juga. Seolah-olah kalau dia lah orang pertama yang tala busuk berlubang tu, hebat dia. Ni yang berlaku di Arab Saudi berapa tahun lepas. Terlekat vacuum kan. Ni betul tuan-tuan. Dia letak alat kemaluan dia dalam vacuum, dia tekan hak sedut tu. Dia bukan jadi isu hak tu, hak jadi pecah rahsia ni sebab terlekat. Sebab kemaluan dia tu terlekat, tak boleh nak buang, perlu bantuan orang lain. Yang tu jadi pecah. Kalau benda tu boleh buang, memang orang tak tahu. Hak jenis macam ni teruk sangat ni. Kalau jumpa kita bagi Asus kereta lagi hebat ni. Rem kuat-kuat, vroom vroom vroom, nak sangat dah. Contoh. Bagi dia ini satu benda yang menyeronokkan. Kita pun tak reti di mana akal yang Allah bagi mereka letak sampai mereka nak lampiaskan nafsu, suka-suka mereka, seolah mereka memang mencari satu benda yang lain. Janji nafsu mereka dipuaskan, keseronokan mari. Dia tak kira dosa, pahala dosa dah. Janji seronok dapat dilangsaikan oleh mereka. Baik, lepas zaman Nabi Lut ada zaman Nabi apa lagi? Marilah zaman Nabi Musa.
Mari zaman Nabi Musa tuan-tuan, pattern Fir'aun lebih kurang pattern Namrus. Mengaku jadi Tuhan, mengaku jadi penguasa, memiliki bumi Mesir, sungai-sungai berada di bawah telapak kaki aku. Bukan kata sungai tu duduk bawah, dia kaki dia masuk dalam sungai, tak. Maksud dia memerintah. Segala perbendaharaan dan ekonomi Mesir adalah di bawah kekuasaan dia. Fir'aun menjadi kerajaan yang hebat kerana dia memiliki dua benda yang besar, tuan-tuan. Pertama, Fir'aun memiliki penasihat daripada kalangan ahli-ahli sihir dan ahli-ahli nujum yang hebat. Dan yang kedua, dia mempunyai bilangan bala tentera yang siap, berkelengkapan senjata dan logistik yang canggih dan hebat pada masa itu, jumlah yang ramai. Bukan setakat tentera dia ramai, persenjataan dan logistik dia juga antara yang termoden pada zaman tu. Sebab tu dia rasa gah sangat sebagai penguasa dan pemerintah Mesir. Mari Nabi Allah Musa. Sebenarnya kalau kita melihat petunjuk, kita memang payah nak bayangkan dari sudut logik. Kira Nabi Allah Musa itu, zaman Nabi Allah Musa dilahirkan adalah zaman pembunuhan anak lelaki. Betul? Anak lelaki Bani Israel. Fir'aun buat declaration, Fir'aun buat pengumuman, mana-mana wanita Bani Israel yang melahirkan anak lelaki, bunuh. Semua anak lelaki Bani Israel kena bunuh. Termasuk yang nak dibunuh ialah Nabi Allah Musa. Tetapi berjaya diselamatkan akibat ibu dia letak dalam kotak. Yang sebenarnya ibu dia sengaja hanyutkan dia ke dia tu terhanyut. Nabi Musa duduk dalam kotak tu sengaja dihanyutkan oleh ibu dia atau terhanyut. Kalau kita tengok banyak kitab tafsir, asalnya setiap kali tentera Fir'aun lakukan spot check, mak Nabi Musa ni akan ikat tali pada kotak tu. Satu tali tu dia akan ikat pada pokok. Contoh, bila mari tentera Fir'aun nak buat spot check, dia letak Nabi Musa dalam kotak, dia lepaskan. Jadi hujung tali yang satu lagi tu dia tambat pada pokok. Jadi bila mari, oh tak ada anak. Jadi bila selesai berlalunya tentera, dia tarik balik. Tapi hari tu nak cepat punya pasal, dia lepas kotak, dia tak ingat ikat. Bukan dia sengaja peranyut, benda tu jadi terhanyut. Kemudian suruh anak perempuan kakak kepada Musa, kakak kepada Nabi Allah Harun yang bernama Maryam. Ikutlah di tepi sungai, tengok kotak ni berakhir di mana. Lah sekali percaturan Allah tu lagi besar. Tempat yang paling ditakuti untuk kotak tu singgah, kotak tu pergi singgah situlah. Harapan kita agak-agak kotak tu kalau sampai depan nursery ke okey juga kan. Tepi pintu pagar rumah anak yatim ke berbaloi. Tapi tempat yang paling ditakuti situlah kotak tu sampai. Seolah-olah habislah Nabi Musa dah. Kalau kita habislah Nabi Musa. Tapi Allah letakkan rasa kasih, Allah letakkan rasa sayang pada permaisuri dia. Siapa? Asiyah binti Muzahim. Sebab Fir'aun tak ada anak. Fir'aun tak ada anak. Jadi Asiyah tengok jiwa seorang ibu jatuh kasih, jatuh sayang kepada bayi yang dijumpai tadi. Lalu bawa jumpa Fir'aun. Fir'aun tengok, Fir'aun nak bunuh dah, tapi dipujuk. Maksudnya di sini Fir'aun pun tak boleh nak lawan cakap bini dia. Sehebat mana pun. Maksudnya walaupun dia kata nak bunuh, kalau dia keras pada bini, macam mana Tuhan sayang, aku tetap bunuh. Tapi bini pujuk, okeylah, bolehlah. Maksudnya kuasa perempuan tu Fir'aun pun tak boleh lawan. Jadi akhirnya jadikan sebagai anak angkat. Allah izinkan dalam percaturan dia, Nabi Musa membesar dalam istana Fir'aun. Bapa angkat dia Fir'aun, yang satu masa Allah akan takdirkan dia akan lawan dan dakwah bapa angkat dia sendiri. Tapi dia membesar dalam istana Fir'aun, makan makanan Fir'aun, minum minuman Fir'aun, mendapat pelajaran dalam istana Fir'aun.
last kali dia melakukan satu kesilapan. Apa kesilapan yang dia pernah buat? Tertumbuk seorang lelaki yang sama bangsa dengan Firaun, iaitu Kipti. Sekali tertumbuk, apa jadi kat lelaki tu? Mati terus. Nak jadi kebetulan sekali tertumbuk mati. Sudah mati kawan ni. Jadi dia dengan lelaki yang dia bantu tu sama-sama bersepakat nak menyembunyikan rahsia. Jadi bila dapat ketahuan oleh tentera Firaun, mereka nak carilah siapa pembunuh bagi lelaki tu. Jadi pakat duk senyap, kawan tu buat perangai pula hari lain. Hak dia tolong tu. Bila buat perangai pula, Nabi Musa tak mau jadi macam hari tu, kan tertumbuk, mati pula kali kedua. Jadi dia tarik agak keras kawan tu supaya benda ni tak jadi lagi. Jadi kawan tu pun terkeluar, kamu ni tarik aku kuat-kuat, kamu nak tumbuk aku juga kan macam kamu tumbuk kawan. Dia jadi terkeluar lah benda tu. Kamu tarik aku kuat-kuat ni, nak tumbuk aku macam hang tertumbuk sampai mati kawan tu. Tiba-tiba orang dengar, rupanya hang yang tumbuk tu. Asalnya nak cakap dua ni je. Last kali orang pun cari. Bila cari, Nabi Musa melarikan diri sementara ke negeri negeri apa? Madian. Di situ dia bertemu dengan dua orang wanita, kan, adik-beradik, Safura dengan adik dia. Dan dikatakan bapa mereka bernama Syu'aib. Ni pun khilaf. Ada kata Syu'aib tu adalah Nabi Syu'aib, ada kata dia adalah kebetulan individu yang lain, tapi kebetulan nama dia Syu'aib. Kebetulan nama dia Syu'aib. Khilaf lah antara ulama, antara benar-benar Safura itu anak Nabi Syu'aib, dan satu lagi Syu'aib seorang individu lain yang bukan berpangkat Nabi. Kebetulan nama dia Syu'aib. Dan Syu'aib betul-betul Nabi pun memang duduk di negeri Madian. Syu'aib Nabi betul pun duduk di negeri Madian. Kalau kawan tu bukan Nabi Syu'aib pun, ini adalah negeri Madian. Jadi bila keadaan demikian berlaku, Nabi Musa balik bertemu dengan Fir'aun. Bertemu dengan Fir'aun. Izhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sebab tu dakwah ni tuan-tuan. Walaupun Fir'aun tu orang yang membangkang, orang yang sombong, orang yang takabur, tapi Allah masih lagi nak apa? Nakkan kebaikan atas dia dengan menghantar utusan dia. Kok nak berubah. Kok nak berubah. Hantar Nabi Musa, hantar Nabi Harun. Bila hantar Nabi Musa dengan Nabi Harun, apa jadi? Dia berubah ke dia makin sombong? Dia makin sombong. Sebab dia ada ahli-ahli sihir yang ramai. Bagi dia boleh menumpaskan Nabi Allah Musa dengan sekelip mata saja, dengan kehebatan ahli sihir dia yang boleh buat macam-macam. Tapi hakikatnya dia tewas, dia kalah. Dan akhirnya pengakhiran hidup dia berakhir di laut. Dia tenggelam di laut merah tuan-tuan. Tapi di saat akhir dia mengaku tak, sekarang baru aku yakin dan percaya kepada Tuhannya Musa. Adakah Allah menerima? Ni perbahasan paling panjang juga. Maksudnya dah masa tu dia bertaubat, Allah tak terima ke taubat dia? Itu bukan kerja saya, bukan kerja tuan-tuan, itu adalah kerja Allah. Itu adalah kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah. Cuma kisah tu biar jadi iktibar bagi kita. Seorang yang suka membangkang, seorang yang sombong terhadap Allah, itulah azab dan balasan dia.